Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam bab yang ke-6, jadual berkala. Pada minggu lepas, kita telah membincangkan soalan latihan di dalam buku aktiviti sains, dan pada minggu ini juga kita akan meneruskan lagi perbincangan soalan latihan di dalam buku aktiviti sains bagi subtopik yang kedua, iaitu 6.2 campuran. Dan sebelum kita membincangkan soalan latihan dalam buku aktiviti tersebut, kita akan membuat ulang kaji tentang subtopik yang kedua ini, iaitu campuran. Jadi seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini tentang tajuk ini, dalam bab yang ke-6 ini, campuran merupakan salah satu daripada bahan yang wujud di muka bumi ini, dan seperti mana yang telah dipelajari, ada 3 jenis bahan. Yang pertama unsur, yang kedua adalah sebatian, dan yang ketiga adalah campuran. Jadi kita akan lihat dalam bab dalam subtopik yang kedua ini, iaitu campuran. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan campuran? Campuran adalah sejenis bahan yang terdiri daripada 2 atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Jadi bermaksud pencampuran bahan-bahan ini, iaitu 2 atau lebih unsur atau sebatian, bercampur tidak melibatkan sebarang ikatan kimia di antara kedua-dua ataupun lebih unsur atau sebatian ini. Ini bermaksud bahan campuran ini boleh dipisahkan, diasingkan secara fizikal juga. Jadi kita lihat apakah contoh-contoh bahan yang dikatakan campuran. Contohnya seperti mana yang kita lihat di sini, air bantu campur, koktail, dan banyak lagi bahan-bahan yang dicampurkan pelbagai jenis unsur ataupun sebatian. Dan bila dicampurkan, maka ia boleh dipisahkan dengan cara ataupun teknik yang secara fizikal sahaja. Jadi ini beberapa contoh yang boleh kita lihat di dalam buku teks. Okey, jadi oleh kerana itu, bahan campuran ini kita boleh asingkan kepada komponen-komponennya, iaitu kepada unsur ataupun sebatian yang berlainan, dengan menggunakan kaedah-kaedah fizikal. Dan kaedah-kaedah tersebut, teknik pengasingan tersebut terdiri daripada 7. Yang pertama, penurasan. Yang kedua, penyulingan. Yang ketiga, pemisahan menggunakan magnet. Yang keempat, pengenapan. Yang kelima, pengapungan. Yang keenam, kromatografi. Dan yang ketujuh adalah penapisan. Setiap satu teknik ini mempunyai kaedah yang tersendiri dan digunakan untuk mengasingkan bahan campuran tersebut kepada komponen-komponennya yang asal. Jadi kita akan lihat secara ringkas sahaja, sebab kita pun telah mempelajari berkaitan dengan tajuk subtopik ini. Jadi kita akan lihat secara ringkas sahaja. Yang pertama, kaedah penurasan. Contoh yang diberikan di sini, air kopi, kita boleh asingkan campuran unsur-unsur ataupun sebatian yang ada di dalamnya dengan menggunakan kaedah penurasan. Dengan menggunakan kaedah penurasan, maka kita dapat asingkan
serdak kopi daripada air kopi tersebut. Ini aktiviti yang berkaitan. Yang kedua adalah kaedah penyulingan. Itu teknik yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih yang berbeza. Dalam kaedah penyulingan ini, bahan campuran akan dipanaskan. Jadi unsur-unsur atau sebatian yang berbeza akan mempunyai takat didih yang berbeza. Jadi apabila mencapai takat didih yang tertentu, maka bahan tertentu akan bertukar daripada cecair menjadi wap dan dikumpulkan ke dalam bika yang berasingan. Seterusnya, pemisahan menggunakan magnet. Jadi ada bahan campuran yang boleh dipisahkan dengan menggunakan magnet. Sebagai contoh, bahan-bahan yang boleh diasingkan menggunakan magnet adalah bahan-bahan yang mempunyai bahan-bahan ataupun unsur-unsur berikut. Yang pertama, besi. Yang kedua, nikel. Dan yang ketiga adalah kobalt. Itu contoh logam-logam yang bersifat bahan magnet. So, apabila bahan magnet didekatkan kepada logam-logam ini, maka logam-logam ini boleh diasingkan. Seterusnya, kaedah pengenapan, iaitu kita asingkan bahan yang dicampurkan ke bahagian dasar bika. Sebagai contoh, apabila pasir dicampurkan dengan air, so apa yang berlaku, kita biarkan bika tersebut, campuran tersebut untuk seketika dan kita akan dapati pasir akan termendak ke bawah. Seterusnya, kaedah pengapungan. Juga konsep yang sama, iaitu menggunakan konsep perbezaan ketumpatan unsur atau bahan yang bercampur. Jadi sebagai contoh, minyak dengan air. Jadi apabila minyak dan air bercampur, kita biarkan seketika, maka disebabkan oleh perbezaan ketumpatan unsur ataupun bahan yang bercampur, maka dia akan dapat diasingkan. Yang kurang tumpat akan berada di atas, yang lebih tumpat akan berada di bawah. Seterusnya, kaedah kromatografi, iaitu kaedah ini kita boleh gunakan untuk mengasingkan bahan-bahan yang membentuk sesuatu cecair, contohnya pewarna. Jadi biasanya pewarna-pewarna ini kita akan ambil, kaedah ringkasnya, kromatografi ini kita titiskan di atas kertas turas dan rendamkan pada hujungnya di dalam air dan biarkan seketika, dan kita akan dapati bahawa air akan meresap dan mengasingkan bahan-bahan yang membentuk cecair ataupun ink tersebut. Jadi itulah seberingkas berkaitan dengan subtopik yang kedua ini. Sebagai ulang kaji sebelum kita membincangkan soalan-soalan yang ada di dalam latihan di dalam buku aktiviti. Jadi kita akan lihat seterusnya selepas ini soalan latihan aktiviti subtopik 6.2. Michael dan Alex lalu di sebelah sebuah tapak pembinaan di kejiranan mereka. Alex memerhatikan para pekerja di tapak itu. "Apakah yang mereka lakukan, Michael?" tanya Alex. Michael menjawab, "Mereka mengasingkan kerikil dari pasir melalui penapisan. Penapisan adalah salah satu kaedah untuk mengasingkan campuran." "Campuran?" kata Alex dengan nada aneh. Campuran terdiri daripada 2 atau lebih unsur atau sebatian yang bergabung secara fizikal. Ini adalah bahan-bahan yang biasa ditemui hampir di mana-mana. Air laut, udara, jus oren, minuman ringan dan malah sesetengah barang yang awak boleh dapati di rumah diperbuat daripada campuran, seperti loyang, gangsa, pewter dan keluli. Michael menerangkan.
Jika bahan-bahan digabungkan secara fizikal, adakah ia bermakna yang kita juga dapat mengasingkan bahan-bahan itu melalui kaedah-kaedah fizikal? Alex bertanya. Betul, Alex, kata Michael. Campuran dapat diasingkan menggunakan beberapa kaedah, seperti penapisan. Kaedah-kaedah lain termasuk penurasan, penyulingan, pengasingan menggunakan magnet, pengenapan, pengapungan dan kromatografi. Kaedah pengasingan bergantung pada sifat-sifat fizikal bahan-bahan yang terdapat dalam campuran dan bahan-bahan yang akan diperoleh daripada campuran itu. Mari kita lihat bagaimana kaedah-kaedah itu adalah berbeza. Penurasan adalah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan pepejal tidak larut daripada campuran cecair dan pepejal. Penyulingan adalah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair terlarut campur yang mempunyai takat didih yang berbeza. Pengasingan menggunakan magnet adalah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan bahan-bahan yang ditarik oleh magnet dari bahan-bahan yang tidak ditarik oleh magnet. Pengenapan adalah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan campuran pepejal tidak larut dan cecair. Pengapungan adalah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair yang tidak larut atau mempunyai ketumpatan yang berbeza. Kromatografi adalah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan jumlah campuran yang kecil. Ia biasanya digunakan untuk mengasingkan warna-warna daripada dakwat. Penapisan adalah kaedah yang digunakan untuk mengasingkan campuran pepejal dengan saiz yang berbeza. Sekarang kita akan membincangkan soalan latihan di dalam buku Activity Science. Okey, pastikan kamu menulis jawapan perbincangan ini di dalam buku tersebut atau jika tidak ada, tuliskan di dalam buku nota beserta dengan soalannya sekali. Okey, soalan yang pertama, tandakan right bagi contoh campuran dalam kehidupan seharian. Jadi diberikan di sini, tandakan yang manakah contoh campuran. Jadi jawapan dia adalah udara, jus mangga dan juga biskut coklat. Iodin ni adalah merupakan unsur, emas adalah unsur dan sulfur juga adalah unsur. Jadi iodin tidak termasuk sebagai contoh campuran. Soalan yang kedua, jalankan aktiviti berikut untuk mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah pengasingan. Jadi sila baca kaedah penurasan ini, A, B, C dan D. Lihat gambar rajah yang diberikan, bagaimana kaedah ini digunakan, dan soalan ini baki pada kertas turas ialah, apa jawapan dia? Jawapannya adalah pasir dan hasil turasan adalah air. Ini kaedah penurasan di mana kita nak mengasingkan campuran antara pasir dan air. Kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan seperti dalam gambar rajah ini. Apa yang perlu kita buat mengikut kaedah ini? Tuangkan campuran air dan alkohol ke dalam kelalang dasar bulat sehingga separuh penuh dan tambahkan serpihan porselin ke dalamnya. Ini adalah kelalang dasar bulat yang dicampurkan air dan juga alkohol. Kemudian B, alirkan air paip melalui kondenser Liebig, panaskan campuran air dan alkohol dan kumpulkan cecair yang mengalir dari kondenser Liebig menggunakan kelalang kon, panaskan. C, catatkan suhu cecair ketika cecair mula keluar dari kondenser, tentukan takat didih cecair tersebut. Jadi apabila dipanaskan, maka hasil sulingan di sini adalah merupakan alkohol. Jawapan dia adalah alkohol. Dan suhu semasa hasil sulingan ini diperolehi adalah 78 darjah Celsius. Jadi bermaksud alkohol mempunyai takat didih pada 78 darjah Celsius. Seterusnya, C, kaedah pemisahan menggunakan magnet. A, letakkan satu spatula campuran serbuk besi dan serbuk sulfur ke dalam piring Petri. Dalam ini piring Petri ada serbuk besi dan juga serbuk sulfur. Letakkan magnet bar dekat dengan campuran tersebut.
macam ini, seperti dalam gambar rajah, catatkan pemerhatian anda. Jadi, serbuk besi akan tertarik oleh magnet bar, manakala serbuk sulfur tidak tertarik oleh magnet bar. Jadi, maksudnya, hanya bahan-bahan yang mempunyai sifat magnet saja yang boleh ditarik oleh magnet, iaitu besi, nikel dan juga kobalt. Seterusnya, kaedah pengenapan. Okey, kaedah dia tuangkan 50 ml air berkelodak ke dalam sebuah bikar. Yang ni. Kacaukan campuran air berkelodak dengan menggunakan rot kaca. Perhatikan air dan kelodak selepas seketika. Tuangkan air jernih di dalam bikar secara perlahan ke dalam bikar yang lain. Perhatikan baki yang tertinggal di dasar bikar. Jadi jawapan di sini, pasir akan tertinggal di dalam bikar dan tidak larut dalam air. Okey, jadi itu aktiviti yang D. Okey, E, kaedah pengapungan. Kita ingat gambar rajah yang diberikan di sini. Okey, tuangkan 100 ml campuran air dan minyak ke dalam sebuah bikar, catatkan pemerhatian anda. Okey, jadi kita campurkan ke dalam bekas ini air dan juga minyak. Perhatikan apa yang berlaku. Kemudian masukkan campuran tersebut ke dalam corong pemisah. Asingkan air dan minyak menggunakan bikar yang berbeza. Jadi daripada gambar rajah ini, pemerhatian kita adalah minyak akan terapung dan berada di bahagian atas, manakala air berada di bahagian bawah. Ini adalah kaedah pengapungan, berdasarkan kepada konsep ketumpatan bahan atau unsur yang berbeza. Okey, seterusnya kaedah kromatografi. Bagaimana kaedah ini digunakan? Okey, sekarang ini berdasarkan gambar rajah ini, sediakan sekeping kertas turas berukuran 5 cm darab 12 cm. Buat satu garisan dengan jarak 1.5 cm dari tepi kertas turas dengan pensel. Buat macam ni. B, buat 3 titik di sepanjang garisan dengan pen yang berlainan warna. Gantungkan kertas turas pada bikar dengan menggunakan lidi dan celupkan bahagian bawah kertas itu ke dalam air suling. Pastikan air suling tidak terkena titik-titik dakwat tersebut. Perhatikan selama 30 minit dan catatkan pemerhatian anda. Okey, kamu boleh buat yang ini di rumah. Kamu ambil kertas turas ataupun kertas surat khabar pun boleh juga. Sebagai ganti, gantungkan pada bikar ataupun bekas yang dalam gelas pun boleh juga. Buat garisan, kemudian titikkan dakwat pen yang berlainan warna dan lihat apa yang berlaku. Jadi pemerhatian dia, titik dakwat merebak untuk menjadi beberapa bulatan bersepusat yang berlainan warna. Jadi berdasarkan kepada aktiviti yang telah kita lihat tadi, kita lakukan sedikit perbincangan. Kena pasti kaedah yang digunakan dalam mengasingkan campuran berikut. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 campuran. So, apakah kaedah pengasingan yang sesuai digunakan bagi mengasingkan unsur ataupun komponen-komponen yang membentuk campuran ini? Okey, untuk yang air dan tanah ni, nama kaedah itu adalah penurasan. Untuk air sungai dan lumpur ni, kaedah pengasingan yang sesuai adalah pengenapan. Air dan minyak, pengapungan. Air dan alkohol, kaedah dia penyulingan. Ekstrak pandan, kromatografi. Dan campuran serbuk besi dan serbuk sulfur menggunakan pemisahan magnet. Jadi B, nyatakan sama ada serbuk besi dan serbuk sulfur yang digunakan dalam aktiviti C dikategorikan sebagai logam atau bukan logam. Okey, jawapan dia adalah serbuk besi adalah logam, manakala serbuk sulfur adalah bukan logam. Okey, C, namakan baki turasan dan hasil turasan dalam aktiviti A. Baki turasan adalah pasir, manakala hasil turasan adalah air. Jadi kesimpulannya dalam soalan buku aktiviti ini, setiap campuran mempunyai kaedah pengasingan yang berbeza. Jadi itu sahaja, diharapkan semua murid dapat menuliskan jawapan hasil perbincangan ini dalam buku aktiviti masing-masing atau buku nota dan pastikan ditulis. Pastikan kamu memahami apa yang dibincangkan dalam subtopik yang kedua ini. Itu sahaja, terima kasih.